Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung balik mengenai berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa adalah satu amalan yang amat mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Allah menyatakan bahawa Allah telah menetapkan bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Ia dan kedua ibu bapa hendaklah dia buat baik. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang afdal? Lalu Rasulullah menjawab, sembahyang pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian apa dia ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Lalu ditanya lagi, kemudian apa dia ya Rasulullah? Berjihad fi sabilillah. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu lebih afdal daripada berjihad. Dan sehingga dikatakan bahawa ada sahabat datang, dia ingin berjihad bersama dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang tua kamu masih hidup? Ya, masih hidup. Adakah engkau harapkan pahala daripada Allah? Ya, saya harap pahala daripada Allah. Kalau begitu, kamu baliklah. Dia minta berjihad. Maknanya, tapi Rasulullah kata balik, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Maka sesungguhnya berbakti kepada kedua ibu bapa ada satu amalan yang besar. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya menyatakan, dan demikian juga Al-Imam Hakim meriwayatkan di dalam hadis sahihnya, seseorang mencegah datangnya rezeki dengan dosa yang dilakukan. Dosa seseorang ini menyebab tercegahnya rezeki. Kalau rezeki seorang itu sempit, payah sangat rezeki, maka dia kena renung apakah dosa yang menyebabkan rezeki terhalang. Maka dikatakan bahawa seseorang mencegah datangnya rezeki dengan dosa yang dilakukan. Maka tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. La yuradul qada illa bid-du'a. Tidaklah maknanya yuradul qada illa bid-du'a, tidaklah berubah ketetapan kecuali dengan doa. Maka doa di antaranya, dan juga tidak ada yang memanjangkan usia dia melainkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka dikatakan bahawa di antaranya disuruh kita ini sentiasa muhasabah. Antara yang menghalang rezeki adalah dosa-dosa, dan dikatakan bahawa kebaikan yang dilakukan ini menyebabkan seseorang itu dipanjangkan umurnya. Di dalam hadis Hasan Gharib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dikatakan tidak ada yang dapat menolak bala, menolak qada Allah Ta'ala kecuali doa. La yuradul qada illa bidoa. Dan tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali kebajikan. Hadis yang lebih kurang sama dengan sebelum pada ini. Al-Hakim meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Rasulullah bersabda, jagalah kesucian isteri orang lain, nasai terjaga kesucian isterimu. Jaga kesucian isteri orang lain. Jangan kita banyak bercakap ataupun memandang pada isteri orang lain, ataupun bergua-gua senda. Dan seumpamanya, nasai Allah akan memelihara akan isterimu. Maka berbuat baiklah kepada orang tua kamu. Berbuat baiklah kepada orang tua kamu, yakni ibu bapa kita, nescaya kamu akan dapati anak-anak kamu berbuat baik pada kamu. Maknanya bila kita buat baik,
maknanya kepada anak-anak, biru auladakum, maka buat baik kepada anak-anak kamu, ibu bapa kamu, biru abaakum, buat baik kepada bapa-bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Dan barang siapa didatangi saudaranya yang memberikan sesuatu, datang satu orang beri kepada kamu sesuatu, yakni hadiah, terimalah dengan baik. Hadiah ini Nabi kata jangan tolak kalau orang bagi hadiah pada kita. Terimalah dengan baik. Sama ada ia itu bagus maupun tidak bagus. Sama ada benda itu kamu suka ataupun tidak suka. Tapi kalau orang itu beri hadiah kepada kamu, Rasulullah kata terimalah dengan baik. Ini adab Rasulullah ajar kita. Sebab tu Rasulullah mengajar kita hadiah jangan ditolak. Tetapi jangan meminta-minta. Jangan suka minta-minta. Hanya kalau orang bagi hadiah jangan ditolak. Kerana kalau kita tolak hadiah tadi sebenarnya dia akan menyakiti hati orang yang nak beri tadi. Kalau kita kata saya tak nak terima, saya kesian ke dia, saya tidak mau terima, takut dia pun nak guna, tak apa, dia nak bagi tu maknanya pada kita itu lebih menggembirakan kita, menggembirakan dia. Maka Nabi mengajar kepada kita kalau orang bagi terimalah, sama ada bagus ke tidak bagus. Jika tidak melakukannya, ia tidak akan sampai kepada telaga haud. Kerana sesungguhnya diriwayatkan nanti ada sekumpulan yang dihalau ketika nak minum air telaga Kausar di akhirat kelak. Maka ketika mana dihalau, Nabi kata itu umat aku, umat aku. Maka malaikat mengatakan, ya Muhammad, kamu tak tahu apa yang dia lakukan selepas daripada kewafatan kamu. Maknanya apa? Maknanya mereka adalah orang yang tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan kebaikan. Maka dikatakan bahawa untuk kita nak dapat kebaikan pada anak-anak kita, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Sehingga dikatakan doa yang paling afdal, la yuradul qada illa bidu'a, tidak tertolak qada ini kecuali dengan doa. Maka dikatakan bahawa doa yang afdal bagi seorang anak ni adalah doa daripada ibu bapa dia. Bahkan ada para habib, para ulama ada menyatakan doa ibu itu lebih besar daripada doa orang soleh. Kita jumpa orang soleh, kita minta doa. Sebab tu Habib Salim Syadiri, satu orang ulama di Yaman sana, dikenal dengan Sultan Ulama. Beliau ketika mana orang minta doa ke dia, dia akan bertanya, kamu ada ibu bapa kamu? Ada. Sudahkah kamu meminta doa kepada kedua ibu bapa kamu? Minta doa kepada kedua ibu bapa kamu dahulu, barulah kepada aku. Begitu maknanya. Kenapa? Kerana kedudukan ibu bapa ini besar di sisi Allah Ta'ala. Lalulah dikatakan dia sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, perlu ke saya buat baik pada ayah saya, ibu bapa saya, walau sedangkan ibu bapa saya ini ada menzalimi saya? Ya, kena buat baik walaupun dia menzalimi kamu. Dah bagaimana kalau ibu bapa saya tidak beriman? Ya, kamu kena buat baik walaupun ibu bapa tidak beriman. Begitu kedudukan Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kedua ibu bapa. Maka binasa bagi orang yang mendahaka kepada kedua ibu bapa. Waliyazubillah. Maka Al-Imam Tabarani dengan sanadnya Hasan meriwayatkan bahawa berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, yakni ibu bapa kamu, jagalah kesucian. Nah, saya terjaga kesucian isterimu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga ibu bapa kita, maka Allah peliharakan isteri dan anak-anak kita. Anak kita, isteri kita terpelihara. Kita jaga ibu bapa kita, Allah berkatkan kehidupan kita, isteri kita dan anak kita. Dan lihatlah kepada orang yang mendahaka kedua ibu bapa, kamu tengoklah rezeki dia macam mana. Kalau rezekinya banyak, tidak ada berkat. Kalau rezekinya banyak, tidak ada berkat bagi orang yang mendahaka kepada kedua ibu bapa. Maka Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, tunduk kamu, tunduklah, tunduk. Maknanya yakni tunduk dengan rasa rendah diri.
rendah diri. Kerana apa? Menyentuh tanah kerana kehinaan. Maka ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah yang Rasulullah suruh tunduk ni? Baginda menjawab, orang yang mendapati salah satu ataupun kedua orang tuanya dalam keadaan tua, kemudian dia tunduklah, kemudian tunduklah, yakni menyentuh tanah. Maksud menyentuh tanah tu kehinaan. Orang ni kena kepala dia biar kena duduk ke atas tanah. Maksud dia kehinaan. Maka Nabi tanya, siapa? Dia ada orang tua, tapi dia tak usaha orang tua dia mengajak ke syurga Allah. Yakni tidak mengajak orang tuanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa kita sebagai anak, kita kena berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bagaimana kalau orang tua kita ini tidak sembahyang, contoh saja, tidak sembahyang ataupun tidak mengerjakan ibadat-ibadat yang wajib kita menegurnya dengan cara hikmah, ataupun kalau tak boleh nak tegur, wajib kita mendoakan dia agar dia menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi At-Tabarani, Al-Imam Tabarani dalam hadis, daripada hadis sanad yang hasan, meriwayatkan bahawa satu ketika, ini masyhur hadisnya, satu ketika Nabi SAW naik di atas mimbar. Ketika Nabi naik atas mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Bila amin tadi, sahabat kata, ya Rasulullah, saya tengok kamu telah melakukan satu perkara, satu amalan yang kami tidak pernah tengok sebelum pada ini. Rasulullah naik atas mimbar, tiba-tiba kata amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat merasa hairan. Kemudian baginda pun ditanya oleh sahabat, geranan apa yang menyebabkan Rasul kata amin, amin, amin tadi? Tak pernah pun kami dengar begitu selama ni. Lalu Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada aku. Yakni malaikat Jibril AS datang kepadanya. Ia berkata, ya Muhammad, barang siapa yang mendapati orang tuanya, dia ada orang tua tetapi dia tidak buat baik kepada kedua orang tua tadi, jika dia mati, dia akan masuk dalam neraka. Moga-moga Allah menjauhkan kamu daripadanya. Rasulullah kata amin. Rasulullah kata amin. Jadi dikatakan bahawa sesiapa yang ada orang tua, kemudian dia tidak buat baik dengan orang tua tadi, melakukan kebaikan kepada orang tua, dia mati masuk neraka. Bagaimana kalau dia banyak amal soleh? Bagaimana dia banyak ibadat? Kita sudah cerita minggu lepas bagaimana satu orang sahabat yang soleh, tetapi oleh kerana dia menyakiti hati ibunya, dia tidak mampu ucap kalimah syahadah. Tidak mampu ucap kalimah syahadah. Jaga-jaga, jangan sampai anak ini menyatakan perkataan yang kesat kepada ibu. Sekali satu titis air mata keluar disebabkan perkataan anak ataupun perbuatan anak, maka datang kemukaan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada mengatakan boleh membawa bergoncang arsy Allah Ta'ala, marah kepada orang yang menyebabkan ibu bapanya menangis kerananya. Jadi jaga-jaga, bagi orang yang ada ibu bapa, berkhidmatlah kepada kedua ibu bapanya. Dan kita bila ada ibu bapa, kita kena berdoa kepadanya setiap hari, dan juga kita kena cari redha dia. Tanpa redha ibu bapa, Allah tidak redha. Ridallah ala redha walidaini. Redha Allah mengikut di atas redha kedua ibu bapa. Selagi mana kedua ibu bapa tidak redha, Allah tidak redha. Ibu bapa redha, baru Allah redha kepada sang hamba tadi. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah, malaikat beritahu lagi, ya Muhammad, sebab Rasulullah kata amin 3 kali. Ya Muhammad, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, namun dia tidak diampunkan dosanya, dia akan masuk dalam neraka. Doalah kepada Allah semoga engkau dijauhkannya. Rasulullah kata amin. Dan malaikat Jibril lagi mengatakan bahawa
Barang siapa yang ketika mana disebut namamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat kepadamu, lalu dia mati dalam keadaan tidak berselawat, dengar nama Nabi macam biasa saja. Dengar nama Nabi dan sebagainya. Sahabat Nabi, dia dengar ya Rasulullah, tengok tak tengok dia berdiri. Masalah nampak tak nampak jatuh nombor 2, dengar nama je. Muhammad Rasulullah, bangun selalu. Maknanya kenapa? Kerana terlalu mulia ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi tak heranlah timbul maknanya ketika mana orang selawat pakat bangun berdiri belaka ni. Sahabat Nabi ini adalah golongan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bangun. Maka satu hari Nabi larang, jangan kamu berdiri ketika mana aku datang. Maka sahabat faham. Selang beberapa hari itu, esokkan lebih kurang begitulah, Rasulullah datang. Semua duduk belaka, biasa berdiri, seorang je berdiri. Seorang je berdiri. Bila seorang berdiri, kemarin hari itu Nabi larang, jangan kamu berdiri ketika aku datang. Mana semua sahabat faham. Jadi tiba-tiba hari lain pula Rasulullah datang, semua tak berani berdiri sebab faham dah Rasulullah larang. Tapi satu orang berdiri. Bila berdiri, sahabat rasa hairan. Bila sahabat rasa hairan, mereka tanya, tidakkah Rasulullah larang berdiri? Dia kata, ya, larangan Rasulullah jangan berdiri itu sifat tawaduk Rasulullah. Aku berdiri ini kerana aku tahu kedudukan Rasulullah. Rasulullah ni mulia, sebab tu aku berdiri. Maka Rasulullah tersenyum gembira, membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tadi. Baik. Lalu Rasulullah kata amin. Jangan minta jauhlah, kata moga Allah jauhkan daripadanya. Maka Rasulullah kata amin. Sebab itu Rasulullah menyebut amin 3 kali. Antara 3 kali amin itu, yakni siapa yang ada kedua ibu bapa lalu dia tidak berbuat baik pada kedua ibu bapa, dia akan masuk dalam neraka. Minta dengan Allah Taala agar dijauhkan. Amin. Moga dijauhkan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim, At-Tabarani dan lainnya. Hadis yang mengenai 3 tadi, amin-amin tadi. Imam Ahmad meriwayatkan hadis melalui beberapa sanad. Salah satu sanadnya sanad yang hasan, menyatakan barang siapa yang memerdekakan seorang hamba perempuan muslim, ia menjadi tebusannya dari api neraka. Siapa yang boleh memerdekakan? Zaman Rasulullah ada hamba. Rasulullah tanya, siapa yang boleh memerdekakan hamba perempuan jadi tebusan api neraka, selamat dia daripada api neraka. Jadi kita tak ada. Jadi sahabat-sahabat yang tidak ada duit nak merdeka tu, tak ada bahagian mereka. Rasulullah mengatakan lagi, barang siapa yang mendapati orang tuanya tetapi mereka tidak memaafkannya, maknanya dia ada orang tua tetapi dia tak suka orang tua, orang tua dia, maka Allah Ta'ala menjauhkan dia dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang jauh dengan Allah, orang yang menyakiti kedua ibu bapanya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk dilakukan kebaikan kepada dia? Siapakah yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Siapakah orang yang paling utama kita buat baik dengan dia? Rasulullah kata, ibu kamu. Selepas ibu siapa Rasulullah? Rasulullah jawab, ibu kamu. Selepas ibu tu siapa lagi? Ibu kamu. Ibu lagi 3 kali. Selepas itu siapa? Selepas itu bapa kamu. Bapa kamu. Maknanya apa? Kedudukan ibu itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu barulah dikatakan bapa kamu. Maka di antara ibu bapa, ibu lebih utama. Lebih utama kita menghormatinya. Itu Allah Ta'ala beri lebih kepada seorang ibu. Lepas tu isteri kita kena faham, kita kena muliakan ibu kita. Sampai masa nanti dia pula, anak kita pula kena muliakan dia pula.
Begitulah keadaan dia. Maka dikatakan bahawa kedudukan orang yang siapa perlu kita buat baik, ibu kita. Sebab tu ada satu ulama, kalau kita ikut kenyataan ini, dia kata apa? Kalaulah mengumpat itu dibenarkan, ni satu orang ulama dia kata, saya lupa nama dia. Kalaulah mengumpat itu dibenarkan, saya akan mengumpat ibu saya. Bukan dibenarkan. Kalaulah saya nak mengumpat, nak mengatakan seseorang, daripada saya kata orang lain, baik saya kata ke ibu saya. Orang kata, mana gitu pelik. Kalau saya nak mengumpat, kenapa? Daripada bila saya mengumpat, pahala saya akan saya beri kepada orang yang saya umpat. Sebenarnya, siapa yang mengumpat orang lain, pahalanya hilang. Pahalanya beri kepada orang yang dia umpat. Daripada aku beri ke orang lain, baik aku beri kepada ibu aku. Kerana ibu aku yang paling utama aku beri pahala ke dia. Katanya, begitu. Nak mengatakan bahawa orang yang paling utama kita utamakan adalah ibu. Maka dikatakan bahawa Nabi SAW selalu menekankan mengenai hadis yang berkaitan dengan ibu. Antaranya dia mengatakan hadis riwayat daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, katanya, saya datang kepada ibu saya, kata Asma, yang ini isteri pada Sayyidina Abu Bakar. Saya datang kepada ibu saya sementara ia masih musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, saya datang kepada ibu saya dan dia sangat membenci Islam. Bolehkah saya mensolatkannya? Baginda menjawab, ya, engkau boleh mensolatkannya. Ada sekejap. Saya datang kepada ibu saya sementara ia masih musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, saya datang kepada ibu saya dan dia sangat membenci Islam. Bolehkah saya mensolatkannya? Baginda menjawab, ya, engkau boleh mensolatkannya. Tentang kedurhakaan kepada orang tua, Ibnu Hibban meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, keredaan Allah ada pada keredaan orang tua dan kemurkaannya ada pada kemurkaan mereka. Apa yang kita faham selama ni, tidak boleh solat kepada orang kafir. Orang kafir. Tapi mau solat ini diterjemah solat. Jadi dari segi teks bahasa Arabnya, sebenarnya solat di situ bukan makna sembahyang. Maknanya doa. Doa. Sekadar nak doa lah maknanya. Tapi masalah terima tu serah pada Allah Ta'ala. Apa yang kita faham, ini peringkat awalnya. Apa yang kita faham, doa kepada orang kafir itu tidak boleh. Apa yang kita faham begitu. Ini wallahu a'lam, mungkin Rasulullah mahu menunjukkan bahawa walau musyrik macam mana, selagi mana kamu boleh buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Tentang kedurhakaan orang tua ini, ada satu hadis mengatakan keredaan Allah ada pada keredaan orang tua, kemurkaan Allah duduk kepada kemurkaan orang tua. Maknanya kalau ibu bapa marah, itu tanda Allah Ta'ala marah. Sebab tu anak-anak jangan lawan ibu bapa. Jangan lawan ibu bapa. Ibu bapa ni nak ibu, macam mana sekalipun dia marah, sifat kasih sayang dia ada pada anak dia. Ini terbukti masa zaman Nabi Allah Sulaiman. Zaman Nabi Allah Sulaiman, ada dua orang ibu bergaduh satu anak. Macam mana boleh bergaduh dunia satu anak? Kata ibu yang pertama, ini anak saya. Kata ibu yang kedua, ini anak saya. Gaduh. Tak tahu anak siapa, ibu dia siapa. Zaman dulu tidak ada macam zaman sekarang, boleh cek darah dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan macam itu, mengadu pada Nabi Allah Sulaiman. Bawalah kedua-dua tadi ibu depan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tanya, ni anak siapa? Anak saya. Ni tanya, anak siapa? Anak saya. Sebelum pada ni, orang pening nak selesaikan masalah ni.
Masing-masing mengaku ni anak dia, pening tak tahu nak buat mana. Jumpa Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman senang je jawab. Oleh kerana kedua-dua mengaku anak ni anak dia, maka jalan mudah ambil anak belah dua. Jalan mudah ambil anak belah dua. Separuh ambil kamu, sebelah ambil kamu, sebelah lagi ambil kamu. Bila mendengar begitu, salah seorang daripada ibu tadi, dia berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, dia kata apa? Daripada membelah dia, matilah anak dia, baik beri ke dia lah. Mana baik beri ke dia lah. Maka bila dengar kenyataan macam itu, lalu Nabi Allah Sulaiman tanya, dah mu macam mana? Saya nak belah pun tak apa. Maknanya belah pun tak apa. Gambarannya gitulah. Maka Nabi Allah Sulaiman tahu ibu yang sebenar adalah ibu yang tak sanggup anak dia dibelah tadi. Kenapa? Sifat kasih sayang ibu, walau macam mana pun dia tak akan. Sebab tu bagi dia, daripada biar dia tak dapat asal anak dia hidup saja, maka Nabi Allah Sulaiman putuskan anak dia ini ibunya kepada wanita ini. Kerana apa? Sifat kasih sayang seorang ibu. Dalam hadis yang lain Nabi cerita, dia kata sifat kasih sayang Allah, tapi menggambarkan bagaimana kasih sayang ibu. Dia kata satu orang ibu, dia sangat sayang pada anak dia, tiba-tiba datang satu peperangan yang berkecamuk, akhirnya anak dia terlepas daripada dia. Bila terlepas pada dia, lari ketakutan, dengar anak menangis, dia akan pergi balik ambil. Pergi balik ambil anak dia sampai dia lupa nyawa dia macam mana. Itulah sifat kasih sayang seorang ibu. Allah lebih lagi sifat kasih sayang kepada hamba-Nya mengatasi kasih sayang ibu kepada anak dia. Baik, lalu dikatakan bahawa Al-Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, saya telah berbuat dosa yang sangat besar, bolehkah saya bertaubat? Katanya, dia tanya, jumpa seorang lelaki jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah buat dosa yang sangat besar, bolehkah saya bertaubat? Lalu Rasulullah bertanya, masihkah kamu mempunyai ibu? Kamu ada ibu kah? Mu ada ibu lagi tak? Maka jawabnya tidak. Apakah engkau mempunyai makcik, yang ini mak saudara kamu? Dia kata, ya. Kalau begitu, buat baik kepada adik-beradik makmu. Mak saudara kamu. Kalau begitu, kamu buat baik kepada, maknanya, kedua, makcik kamu, yakni mak saudara kamu. Begitu kedudukan. Sampai Rasulullah suruh, kalau tidak ada ibu, ambil mak saudara, ganti pada ibu pun kena buat baik. Sementara Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahawa seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang boleh saya kerjakan untuk berbuat baik kepada orang tua saya setelah mereka meninggal dunia? Setelah mereka meninggal dunia. Dulu saya pernah didatangi satu orang remaja. Beliau ini dia kata ada bersisih dengan ayah dia. Maka bila bersisih dengan ayah dia, akhirnya dia lari, lepas tu dia pun maknanya tak ambil berat ayah dia. Tiba-tiba ayah dia meninggal. Maka dia datang jumpa saya, dia mengadu, dia kata dia ini telah buat satu kesalahan. Kesalahannya bergaduh dengan ayahnya, sudah ayah meninggal. Adakah Allah Ta'ala mengampuni akan dosa saya? Dan bagaimana saya nak minta maaf dengan ibu bapa saya, dengan ayah saya, sedangkan ayah saya sudah meninggal? Ini pernah sahabat Nabi ada tanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya boleh buat kerja tak kepada ibu bapa saya setelah ibu bapa saya sudah meninggal dunia? Baginda kata ada. Ya, ada. Yakni engkau mendoakan mereka, mendoakan kedua ibu bapa mereka, mendoakan keampunan bagi mereka, minta ampun kepada kedua ibu bapa. Setengah ulama kata berkhidmat, berdoa kepada ibu bapa selepas ibu bapa wafat itu lebih afdal daripada berdoa masa dia hidup lagi. Afdal lah kedua-dua, tapi lebih afdal lagi selepas daripada wafat. Maka kata Rasulullah, ada amalan yang kamu ini kira buat baik pada ibu bapa kamu walaupun sudah ibu bapa kamu meninggal, yakni kamu ini minta ampun kepada Allah
tentang dengan dosa-dosa mereka. Yang pertama. Yang kedua, kamu penuhilah janji-janji dia. Ataupun kehendak-kehendak dia. Dia pun kata kalau ada duit naklah, maknanya infak kepada masjid contohnya. Tiba-tiba ibu bapa kita meninggal, ayah kita pun meninggal, mak meninggal, tak kira lah, maknanya kita ambil duit, kita pun tunaikan hajat dia masa dia hidup tu, sebagai contoh. Dan kita sambungkan silaturahim yang tidak disambungkan kecuali kerana mereka, semata-mata kerana mereka, serta memuliakan teman dan karib mereka. Kita sambungkan hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat ibu bapa kita. Maknanya kawan-kawan baik kepada ibu bapa kita. Maka ini hadis riwayat daripada Ibnu Hibban. Orang itu berkata, betapa banyak dan bagusnya ini yang Rasulullah. Rasulullah kata, ya, kerjakanlah, buatlah. Katanya. Maka dikatakan bahawa Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah ibnu Umar berada di atas kerbau tunggangannya dengan bebannya, lalu ia memberikan serban yang melilit di kepalanya kepada seseorang. Tengah-tengah bawa Abdullah ibnu Umar ini anak Saidina Umar Al-Khattab. Jadi bila Saidina Umar Al-Khattab ni sahabat besar Rasulullah, jadi anak dia pun dia antara orang yang ada kemuliaan di kalangan para sahabat. Satu hari dia naik kedai. Atas kedai dia ada tunggangan dia. Tiba-tiba dia turun, dia beri serban. Dia beri serban kepada seorang. Dia pergi jalan-jalan, dia tengok ada satu orang. Dia pun turun, dia cabut serban ni, dia belik atas kepala orang tadi. Lalulah ada sahabat Abdullah ibnu Umar ni, namanya Ibnu Dinar. Ibnu Dinar pun kata, semoga Allah memberi kebaikan kepada kamu, wahai Abdullah ibnu Umar. Orang yang kamu lilit serban ni bukan orang Badui, kata dia. Dia kata, mereka ini orang-orang Badui. Mereka akan senang diberi dengan sesuatu walaupun sedikit. Dia memang dia suka orang Badui ni. Kalau orang bagi ke dia, dia sukalah walaupun dia beri sedikit. Tapi orang ni kan orang Badui. Abdullah ibnu Umar berkata, ya betul. Tapi kamu tahu tak sebab apa aku turun kedai, aku ambil serban aku lilit atas kepala dia. Mau tahu sebab apa? Sebab ayah dia ini orang yang cinta kepada ayahku Umar Al-Khattab. Ayah dia ni pecinta Umar Al-Khattab, maknanya orang yang suka kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dikatakan ayah dia dah mati dah. Ayah dia dah mati. Ayah dia ni orang baik. Walaupun Badui, dia suka pada ayahku Umar Al-Khattab, maka dengan sebab itu aku buat baik pada dia. Maknanya kenapa hubungan Rasulullah suruh antara kamu buat baik kepada ibu bapa kamu ialah kamu berbuat baik dengan kawan kepada ibu bapa kamu. Maka ini pernah dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Dan katanya Abdullah ibnu Umar, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kebaikan yang paling baik adalah perbuatan anak yang menyambungkan hubungan silaturahim dengan sahabat ayah dia. Dengan sahabat ayah dia. Okey, ayah dia sudah mati, buat baik dengan anak dia. Kalau Sayyidina Umar sudah mati, maka buat baik ke kawan dengan Sayyidina Umar. Begitulah gambarannya. Maka di dalam sahihnya Ibnu Hibban meriwayatkan hadis daripada Abu Baldah radhiyallahu anhu, katanya ia datang ke Madinah. Abdullah ibnu Umar lalu menemuinya. Abu Baldah ni datang ke Madinah. Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dikatakan ibadat dia mirip macam Nabi. Kalau Nabi rokok begitu-gitulah. Orang kata mu nak tengok bagaimana Rasulullah semayang, mu tengok pada Abdullah ibnu Umar. Mu tengok bagaimana dia buat, begitulah macam dia ikut Rasulullah. Maka Abdullah ibnu Umar ni di antara sahabat yang masyhur kesalehan dia. Lalu Abdullah ibnu Umar ni menemui Abu Dardah. Abdullah ibnu Umar pun bertanya, tahukah anda tahukah kamu kenapa saya datang jumpa kamu? Kata Abu Dardah ni, saya tak tahu. Maknanya maknanya jumpa Abu Dardah ni. Abdullah ibnu Umar pun tanya,
mu tahu tak sebab apa aku pergi jumpa mu? Gitu. Dia tu tak tahu. Sebab saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menemui orang tuanya di dalam kubur, maka temuilah kawan-kawan mereka. Maknanya apa? Maknanya kalau nak ibu bapa kita duduk dalam kubur rasa gembira ibu bapa kita, kita jumpalah kawan-kawan ibu bapa kita. Yang masih hidup lagi. Di antara bapa saya, Umar dan bapa anda terjalin persahabatan dan kasih sayang. Oleh kerana itu saya ingin menyambungkan hal ini. Ayah kamu dengan ayah saya baik sangat dulu. Sekarang ni saya nak sambung mana hubungan tadi dengan saya buat baik kamu. Sebagaimana ayah saya baik dengan kamu, saya pun nak buat baik pada kamu. Maka berbuat baik kepada kawan pada ayah itu antara kita berbakti kepada ayah kita, ibu bapa kita, ataupun berbuat baik bukan pada kawan, anak kepada kawan ayah kita pun dikira berbuat baik kepada ayah kita. Lebih-lebih lagi ketika mana ayah sudah meninggal ataupun ibu sudah meninggal. Di dalam Sahihaini, Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan hadis melalui pelbagai riwayat bahawa 3 kelompok orang sebelum pada kita keluar berjalan bersama dan kembali kepada keluarga mereka. Lalu turunlah hujan sehingga mereka berlindung di dalam sebuah gua di kaki gunung. Ini ada satu kisah. Kisah ini masyhur. Namun tiba-tiba sebuah batu besar jatuh daripada atas gunung dan menutupi mulut gua. Ada 3 orang. 3 orang ni dia ni kawan. Pergi mana-mana berjalan. Pergi ke mana berjalan 3 orang. Dia pergi satu tempat. Dia pergi mana berjalan 3 orang sama. Satu hari dia berjalan-jalan, tiba-tiba dalam perjalanan hujan lebat. Bila hujan lebat dia lari-lari mencari tempat perlindungan, dia nampak gua. Dia pun masuk dalam gua. Masuk dalam gua. Tengah masuk dalam gua, hujan lebat, tiba-tiba ada batu besar jatuh. Jatuh batu besar tu atas jatuh tadi, kebetulan dia jatuh tu betul-betul tutup pintu gua tadi. Maka duduklah dalam gua tadi 3 orang tadi. Tengah duduk dalam 3 orang tadi dalam gua tadi, tengok pihak batu besar tutup mulut gua tadi, tolak-tolak tak boleh. Akhir sekali dia pun duduk 3 orang tadi. Lalu salah seorang daripada mereka pun berkata, tidak ada dapat menyelamatkan kita. Tak ada dah kita nak selamat. Tak ada jalan lain dah. Doa je. Berdoa saja dan kita kena sebut amal soleh kita. Berdoa dengan amal soleh ataupun dipanggil bertawassul dengan amal soleh. Ini hadis sahih. Maknanya maka kita tidak boleh tolak tawassul. Hadis sahih, maka tidak dapat tidak dengan amal, antara amalannya dia kata saya telah buat baik kepada kedua ibu bapa saya, kepada ibu saya, maka kalau benarlah Allah terima, tolonglah. Tiba-tiba batu tu terbuka. Terbuka sedikit. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.